Tawaran itu ditawarkan. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasul kata, kalau kamu meletakkan matahari sebelah kananku, bulan sebelah kiriku, dengan syarat aku meninggalkan seruanku ini, aku tak akan tinggalkan. Karena Rasulullah main ini untuk nak tarik orang jangan sampai terjun dalam neraka. Wa ana akhidhum bihujazikum, Rasulullah sebut. Aku dengan kamu ibarat kamu duduk depan kawah api. Kamu jangan nak terjun dalam api, aku pergi pegang pinggang tarik ke belakang. Aku tarik pinggang kamu supaya jangan kamu terjun. Kamu duduk kelepiak kaih tangan aku. Ada yang kaih terjun, ada yang aku tarik, selamat. Rasulullah bawa ajaran nak selamat kita dunia akhirat. Innama ji'tukum minallah. Aku datang daripada Allah kepada kalian untuk menyampaikan risalah Allah. Kalau kamu terima, untung kamu dunia akhirat. Kalau tak terima, sampai satu masa Allah akan hukum di antara kita. Jadi Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anha memeluk Islam ketika dia mendengar Abu Lahab hina Rasulullah. Ketika Nabi SAW berdakwah, duduk di Bukit Safa. Bukit Safa ni tempat kita buat sa'i. Safa Marwah, tempat mula kita buat sa'i, nama dia Bukit Safa. Abu Jahal maki Rasulullah, kutuk Rasulullah. Rasulullah tak jawab. Ketika itu seorang hamba nama dia Abdullah ibn Ja'ad berada di rumah, dia mendengar yang sedemikian. Hamba kepada Abdullah ibn Ja'ad, seorang perempuan, maulatun li Abdullah ibn Jada'an, seorang perempuan hamba kepada Abdullah ibn Jada'an, mendengar. Kemudian dia pergi duduk, tak lama Sayyidina Hamzah mai, membawa qaus, membawa busur anak panah. Kemudian dia kalau balik, dia pakai memanah. Sebelum balik rumah, dia akan pergi tawaf di Kaabah. Setelah tawaf di Kaabah, hamba tu bagi tahu kepada dia, ya Aba Umarah, kalau engkau lihat apa yang Muhammad kena daripada Abu Jahal yang duk maki dia disakiti oleh Abu Jahal. Dia cerita kepada Sayyidina Hamzah tak tahan dengan apa yang disampaikan oleh perempuan tadi, yang akhirnya ringkas cerita, dia pi cari Abu Jahal. Bila dia jumpa, dia katuk Abu Jahal dengan qaus dia, fadarabahu bihi fashajjahu shaddatan munkarah. Dia katuk sampai luka Abu Jahal, dan dia bagi amaran, atastumuhu wa ana ala dini wa aqulu ma yaqul. Kamu jangan cerca dia kerana aku sudah mengikut agama dia. Akhirnya ringkas cerita, Sayyidina Hamzah masuk Islam. Selepas Sayyidina Hamzah masuk Islam, berpindahlah masyarakat sebahagian sahabat ke Habsyah, antara Sayyidina Uthman dan sebagainya, Mus'ab ibn Umair yang meninggal dalam peperangan Uhud dan sebagainya. Lah sekali lepas pada tu Sayyidina Umar pula masuk Islam. Dua orang ni masuk pada tahun ke-6 ketika Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Kemudian pada tahun ke-10 Hijrah, pada tahun 10 menjadi Rasul, Abu Talib meninggal dunia. Lepas tu 3 hari, Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Tuan-tuan kalau boleh pergi Mekah, pergi ke Ma'la, ada kawasan kubur, dia kata di situlah kubur Sayyidah Khadijah. Di atas tu ada satu kubur, ada pokok, yang tu bukan, yang bawah. Turun tingkat bawah tu ada 4 segi tu, di situ kubur Sayyidah Khadijah. Gambar dia ada. Gambar Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yang mengorbankan semua harta dia untuk Rasulullah, untuk Islam. Bila wafat mereka, 2 orang ni meninggal dunia, mereka mengambil pulang untuk menekan Rasulullah. Sampai Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Taif, duduk sana sebulan untuk berdakwah. Sampai di Taif disakiti oleh orang Taif pula, melainkan seorang budak yang masuk Islam. Kemudian patah balik. Pada tahun ke-11 masuk Islam, Nabi SAW balik. Ketika itu mai musim haji, Nabi SAW menawarkan Islam kepada orang-orang kabilah-kabilah yang mau buat haji. Ketika itu 6 orang pembesar di kalangan Ansar memeluk Islam. Pada tahun ke-11 Rasulullah menjadi Rasul. Kemudian balik ke Madinah menyebarkan Islam. Pada tahun 11 Rasulullah duduk di Mekah 13 tahun, ada lagi 2 tahun. Pada tahun ke-12 Nabi SAW diisrakan. Ketika itu mendapat sembahyang 5 waktu. Akhir tahun sedemikian datang pula 12 orang daripada Ansar buat perjanjian di Aqabah. Kalau kita pergi di Mina ada tempat Aqabah. Pada malam hari membuat bai'ah dalam turun ayat dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12, ala an alla yusyrikna billahi syai'a wa la yasrikna wa la yaznin. Ketika itu Nabi SAW hantar Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengajak Al-Quran. Lalu
pergi ke Madinah, dan ketika itu masuk Islam 2 orang pembesar Madinah, Sa'ad ibn Mu'az, ketua kepada kaum Aus, dan Sa'ad ibn Ubadah, ketua kepada Asra Al-Khazraj. Pada tahun ke-13 mai pula pada musim haji, 70 orang buat perjanjian di Aqabah pula. Balik membawa dengan 12 orang sebagai ketua, balik 9 daripada Khazraj, 3 daripada Aus, kemudian pulang ke Madinah. Setelah itu cukup 13 tahun Nabi SAW memerintahkan sahabat hijrah. Yang tunggu di Mekah Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar di antaranya. Kemudian Quraisy berhimpun untuk membunuh Rasulullah SAW. Mesyuarat nak bunuh Nabi SAW. Mereka sepakat nak bunuh Rasulullah ketika malaikat Jibril turun dan memerintahkan supaya Rasulullah berhijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, ringkas ceritanya, sampai di Madinah, kalau kita baca dalam sejarah Rasulullah daripada dilahirkan, panjang cerita macam mana perkara-perkara pelik berlaku, antaranya Halimah Sa'diyah. Dia main nak ambil anak untuk belah, main tengok orang kata ni ada budak anak yatim seorang, dia pun tak mau, orang lain pun tak mau. Semua perempuan-perempuan hak cari orang nak menyusu tak mau. Pasal apa? Pasal ni anak yatim, pak dia tak boleh bagi apa, pak tak ada. Orang lain pakat ambil anak, tinggal last kali dia tak dapat anak. Daripada dia balik tangan kosong, dia terpaksa patah balik pergi ambil anak yatim, dia tak mau tadi. Orang pakat tak mau tadi. Laki dia kata pada dia, ambillah, mudah-mudahan dia akan membawa keberkatan. Ambil terus berubah kehidupan dia. Susu dia yang kering terus ada. Unta dia yang tak ada susu terus ada. Balik masa dia pipi naik kaldai dia lepas ke belakang. Masa balik dia potong orang lain. Semua perkara-perkara pelik Allah tunjuk setelah dia memeluk Nabi SAW buat balik ke rumah dia. Tanamannya subur dan sebagainya. Disebutkan kisah bagaimana Halimah Sa'diyah ditunjuk oleh Allah perkara pelik ketika dia memiliki Nabi SAW. Bila baginda berhijrah ke Madinah sampai di Quba, lah ni ada masjid nama Masjid Quba, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Nabi SAW duduk di situ 14 hari 14 malam buat masjid yang pertama nama Masjid Quba. Kelebihan sembahyang situ seumpama melaksanakan umrah. Kita ambil sembahyang, kita pergi sembahyang sunat 2 rakaat di situ macam melaksanakan umrah. Kemudian berpindah ke perkampungan Bani Najjar. Sampai di situ orang pakat tarik unta Rasulullah, suruh singgah rumah mereka. Rasulullah kata, biarkan dia pergi, fa innaha ma'murah. Dia diperintahkan oleh Allah. Allah akan tetap, tak mana dia kena berhenti. Akhirnya dia berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, duduk situ sampai pangkat buat masjid di situ, dan disitulah rumah Nabi SAW. Pada tahun itu juga disyariatkan azan, tahun pertama hijrah. Sembahyang Jumaat pun pada masa itu juga. Kemudian pada tahun kedua disyariatkan jihad. Pada bulan Rajab berlaku perpindahan Kaabah pada tahun kedua hijrah. Pada bulan Sya'ban diwajibkan puasa Ramadan. Kemudian berlaku peperangan Badar pada tahun kedua hijrah yang menyebabkan umat Islam pada ketika itu mencapai kemenangan yang dikenali sebagai Yaumul Furqan. Dan bila habis perang Badar, Abu Lahab yang duduk di Mekah, Abu Lahab mati seminggu lepas pada itu. Tengok geng dia Abu Jahal semua meninggal dunia, semua dibunuh. Akhirnya dia sakit, dia susah hati, dia mati, dia tolak, dia masuk dalam telaga, kambuh. Abu Lahab yang disebut dalam Quran, tabbat yada abi lahab wa tab, mati seminggu lepas perang Badar kerana tension dengan kekalahan tentera dia, yang kaum dia sendiri takut penyakit dia menular, dia pembunuh dia. Akhirnya pada tahun ketiga pula berlaku peperangan Uhud. Pada tahun yang ketiga berlaku peperangan Uhud. Sampailah sekali, panjang masa sudah habis ya. Last sekali ringkas ceritanya, panjang ni cerita tentang sirah, satu persatu disebutkan dalam oleh ulama. Setiap tahun tu ada kejadian dia. Last sekali di antara yang ditekankan oleh para ulama hasil daripada sirah Nabi SAW yang begitu banyak, dalam syarah Ihya Ulumuddin disebutkan, Nabi SAW sebut hadis dari Imam Malik dalam kitab Muwatta, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga kan dalam kitab Barzanji, dalam kitab Burdah disebutkan tentang akhlak, sebahagian daripada akhlak Nabi SAW, antaranya rahmah, antaranya kana SAW syadidal haya'i wat tawadhu', adalah Nabi SAW itu orang yang amat pemalu dan amat merendah diri. Ini sukar. Rendah diri ini sifat yang pertama bagi orang yang nak hampir pada Allah. Berdasarkan kepada ayat dalam suratul Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna.
Dan hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu mereka yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan merendah diri. Imam Hasan Basri rahimahullah kata, yang kata rendah diri itu kamu keluar daripada katil tempat kamu tidur, kamu berjumpa setiap orang Islam, kamu baik sangka kata dia lebih baik di sisi Allah daripada kamu. Itu payah. Kita jumpa budak, kita hina budak. Kita jumpa orang sama kita rasa kita hebat. Kita jumpa orang tua, kita kata orang tua ni buat dosa dulu pada aku. At-tawadhu an takhruja min baitika wa tadhunna kull man laqitahu minal muslimin ahsana wa afdala minka. Merendah diri itu menurut pentafsiran sebahagian ulama, kamu keluar daripada bilik kamu, kamu jumpa siapa saja orang Islam, kamu baik sangka dia tu lebih tinggi darjat di sisi Allah, lebih bagus daripada kamu di sisi Allah, daripada diri kamu. Menyebabkan kamu muamalah dengan muamalah Rasulullah. Kita baik dengan dia kerana Rasulullah ajak kepada kita sifat rendah diri. Rendah diri ini akhlak ahli syurga. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan dirimu terhadap pengikutmu yang beriman. Satu masa seorang perempuan, seorang lelaki masuk jumpa Rasulullah, tengok Rasulullah dia rasa gerun, ketak depan Rasulullah. Rasulullah kata, "Hawwin 'alaika ya akhi. Innama ana ibnu imra'atin min Quraisy kanat ta'kulul qadida bi Makkah." Tenang wahai saudaraku, aku hanyalah anak seorang perempuan Quraisy yang dulunya memakan daging kering di Mekah. Aku makan ikan kering lah. Mak aku orang susah, takut pada aku. Rasulullah menenangkan gelisah lelaki, takut lelaki, gerun lelaki itu bila berjumpa dengan dia. Dan Nabi SAW disebutkan dalam kitab Burdah, yaksifuna alahu, kasut dia cari, dia jek sendiri. Bini ramai tapi tak suruh bini buat kerja. Kita bancuh kopi suruh bini, masak nasi suruh bini, setrika baju suruh bini. Semua hidup kita tak kerti buat apa. Bini cuti balik kampung seminggu, kita tak tahu buat apa. Nabi SAW bini ramai tapi kasut cari, jahit sendiri. Wa yarqa'u thawbahu, pakaian bertampung, pakaian berlubang, tampung sendiri. Wa yahlubu syatahu, nak minum susu kambing, perah sendiri. Sedang Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW duduk di rumah? Kana bassaman. Nabi SAW duduk di rumah rajin senyum, membantu isteri di rumah. Bila masuk waktu semayang, baginda keluar pergi semayang. Kita baca akhlak Rasulullah dengan keluarga, dengan isteri, dengan anak, kita nak tiru lama-lama sekali pun merasa teruk. Dan kita merasa akhlak itu jarang berlaku dalam masyarakat. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi SAW sebut, orang yang paling baik atas muka bumi bila dia paling baik dengan keluarga dia. Kalau dia dengan bini dia baik, dia dengan anak dia baik, insya-Allah dia dengan masyarakat baik. Kalau dia dengan bini dengan anak dia pun tak lepas, dengan orang lagi tak lepas. Dengan bini dia pun berkelih, kalau dia jadi bos dia berkelih dengan orang bawah dia pula. Dengan suami dia pun dia berkelih, kalau dia jadi bos di pejabat dia berkelih dengan orang bawahan dia. Nabi SAW ajak mula sekali baik pada diri sendiri, yang kedua baik pada orang dekat dengan kita, suami kita, isteri kita, anak kita. Lepas tu baru orang yang semakin jauh, kerana Quran kata wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkan kepada keluarga kamu yang terdekat. Nabi SAW wa yasiru fi khidmati ahlihi. Nabi SAW rajin berkhidmat kepada keluarga baginda. Wa yuhibbul fuqara wal masakin, cinta kepada orang fakir, cinta kepada orang miskin. Cinta pada orang lekeh pada kita. Kalau kita jadi cikgu, kita pergi sekolah, yang lekeh pada kita tukang kebun. Kalau kita pergi jadi cikgu, selisih tukang kebun, buat tak erti kat dia, pandang hina pada dia, tukang kebun kata cikgu ni serombong dengan aku. Tukang kebun pun kenal perangai kita, kata kita tak elok. Sedangkan walaupun dia tukang kebun, dia manusia. Walaupun dia tukang kebun, dia hamba Allah. Walaupun dia tukang kebun, Rasulullah ajak kepada kita yang mengaji tinggi, kena hormat kepada orang yang mengaji rendah, kena muamalah yang baik dengan orang yang mengaji rendah. Paling kurang dia akan berdoa kepada kita, di depan kita atau di belakang kita, ataupun setelah kita mati. Nabi SAW ajak kalau jumpa orang lekeh, orang fakir, orang miskin, yuhibbu wa yajlisu ma'ahum, cinta kepada mereka, duduk dengan mereka, sembang dengan mereka. Dalam Ihya kata, kami sembang dengan Nabi SAW, sembang dengan para sahabat. Kadang-kadang kami teringat sejarah kami yang dulu, masa kami muda-muda dulu, masa kami sebelum masuk Islam, kami bermusafir ramai-ramai bawa Tuhan kami buat daripada buah kurma. Sampai tengah jalan makanan habis, kepok kepala Tuhan makan. Tuhan kami daripada buah kurma kami sembah lah kali, makanan habis,
Hak Tuhan kami sembah itulah jadi makanan kami. Kepok kepala, kepok kaki lah kami telan Tuhan. Lalu para sahabat ketawa dengan mengenangkan kebodohan mereka sebelum masuk Islam. Rasulullah mendengar cerita itu, Rasulullah senyum kepada para sahabat. Ada ketika Rasulullah bergurau dengan para sahabat. Ada ketika Rasulullah bermesra dengan para sahabat. Banyak akhlak Nabi SAW yang disebutkan dalam kitab. Wa ya'udu mardahum, menzarahi orang sakit, menzarahi orang mati, tidak menghina orang fakir, memaafkan kesalahan orang lain. Wa yamshi ma'al armalah, membantu janda, membantu hamba. Wa yaghdabu lillahi ta'ala, kalau dia marah kerana Allah, kalau reda kerana Allah. Berjalan dengan para sahabat, naik atas unta bersama para sahabat, naik atas bagal kaldai bersama para sahabat, ikat perut kerana terlalu lapang. Sedangkan baginda diberi mafatihul khazain al-ardiyah, segala tawaran untuk dia mendapat kekayaan. Allah Ta'ala suruh malaikat tanya Rasulullah, mau tak tukar Mekah ni jadi mah, Batha Makkah, gunung ganang di Mekah jadi mah? Tak mau. Memaafkan orang lain, menjauhi lara dan sebagainya. Jadi sebahagian daripada pertemuan kita pada pagi ini, kita baca sikit tentang sejarah Rasulullah secara ringkas dan bagaimana akhlak Rasulullah secara ringkas sebagai permulaan untuk kita balik rumah, ada masa lapang kita kaji sejarah Rasulullah. Itu orang yang pertama yang perlu kita pelajari. Lepas itu para sahabat, dan sekarang ini sudah ada kitab yang terjemahkan dalam bahasa Melayu, kisah kehidupan para sahabat. Ulama India karang 4 jilid. Kalau boleh baca sehari satu kisah para sahabat, sikit sejarah Rasulullah, supaya dengan kita baca tu mudah-mudahan Allah Ta'ala memperkenalkan bagaimana hebatnya Rasulullah, bagaimana hebatnya Nabi SAW. Imam Baihaqi karang satu kitab nama dia Dalailun Nubuwah, 7 jilid cerita tentang tanda-tanda kenabian, perkara-perkara luar biasa yang ada pada Rasulullah. Imam Syuuti karang 2 jilid nama dia Al-Khasaisul Kubra, dan kitab-kitab yang lain. Arab kita nak baca tak boleh, ada bahasa-bahasa Melayu, tapi kena tengok kat pengarang dia. Kadang-kadang pergi jadi orientalis, kadang-kadang pengarang dia tak betul, kena tanya ustaz, buku ni bagus tak untuk saya baca? Pengarang ni ustaz kenal ke tak? Takut kita silap baca, pergi kot lain. Yang penting sejarah Rasulullah perlu kita pelajari, sejarah para sahabat perlu kita pelajari. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita bulan Rabiul Awal pada pagi ini sedikit sebanyak kita dapat mengenal bagaimana sejarah umat Rasul yang paling agung, yang Nabi SAW, yang Allah Ta'ala pilih baginda. Dan disebutkan dalam satu syair yang disebut dalam kitab Dalilul Falihin, dia kata, sekiranya semua pengarang mengarang kitab, sekiranya semua penceramah menyampaikan ceramah tentang Nabi SAW, sebenarnya apa yang mereka sampaikan itu ialah setitik daripada kelebihan Rasulullah, tidak sampai kepada kelebihan yang sebenar. Sehingga kan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah menyebut dalam satu kenyataan yang dipetik daripada Wahb bin Munabbih, dia menyatakan kelebihan Rasulullah berbanding dengan kelebihan orang lain ialah seumpama kelebihan seluruh pasir di atas muka bumi ke atas sebutir pasir. Kelebihan orang lain serupa sebiji pasir, kelebihan Rasulullah umpama seluruh pasir. Kelebihan Rasulullah umpama hujan yang lebat, kelebihan orang lain seumpama seteguk air daripada air hujan. Kelebihan Rasulullah seumpama lautan yang luas, kelebihan orang lain seumpama secebok air daripada air hujan, air laut. Nah, habaq kepada kita bahwasanya fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami. Kelebihan Nabi SAW itu tidak ada sempadan yang boleh dituturkan oleh mulut manusia. Cuma bila kita baca, mudah-mudahan kita dapat akhlak Rasulullah untuk kita ikut, kita dapat memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah, kita dapat mengajak diri kita dan masyarakat bagaimana nak ikut Rasulullah daripada celik mata sampai pejam mata, nak ikut semua Rasulullah bawa, sama ada dalam masalah kecil, dalam masalah masuk di tandas, keluar tandas, sampai kepada masalah pemerintahan, semua Rasulullah dah tinggal. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, jazakallah kepada Ustaz Amin.